Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersua dalam sesi berbual bicara tentang perkara akademik bagi pelajar baharu sesi kemasukan 2020-2021. Saya Laila Wati Bakar, harap semua berada dalam sihat sejahtera hendaknya di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pastikan masing-masing mematuhi SOP yang ditetapkan dan keluar daripada kediaman hanya apabila betul-betul perlu sahaja. Petang ini kita akan berbual bicara tentang perkara akademik Prasiswaza Universiti Putra Malaysia. Jadi sebelum saya menjemput panel kita pada hari ini, saya bagi pihak urus setia sesi bual bicara perkara akademik ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan tahniah lah kepada saudara dan saudari di talian di luar sana yang terpilih memasuki Universiti Putra Malaysia. Tahniah ya. Tahniah dan selamat datang saudara-saudari, adik-adik, kira boleh panggil anak-anak lah juga ya. Sebagaimana di paparan, di paparan slide PowerPoint ini, pada tahun ini Universiti Putra Malaysia menerima seramai 3,451 pelajar baharu bachelor, program bachelor yang mendaftar pada semester pertama sesi 2020-2021, di mana pecahannya di mana-manalah seperti biasa pelajar perempuan melebihi daripada pelajar lelaki kan, iaitu pelajar perempuan pecahannya sebanyak 2,391, manakala pelajar lelaki seramai 1,100 orang. Dan data ini setakat pada hari ini, dan jumlah ini tidak statik, akan bertambah dari masa ke semasa dan selepas kes rayuan. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, tak kenal maka tak suka kan, tak kenal maka tak cinta, tak didayung sampainya masakan sampai ke seberang, tak dipecahkan sagunya kalau tak dipecahkan ruyung mana kan dapat sagunya. Dan kalau tak dikenalkan panel pada hari ini, jiwa kita tertanya-tanya. Maka dengan ini saya mempersilakan, saya memperkenalkan panel kita pada hari ini, iaitu tuan yang berusaha, Tuan Haji Rosdiwa, Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa, untuk membicarakanlah tentang perkara akademik. Assalamualaikum Tuan Haji. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Sihat hendaknya. Tuan Haji, sebagai seorang yang berpengalaman luas dalam academic matters, yang berpuluhan tahun di Universiti Putra Malaysia dan berkhidmat lama lah, terutamanya berkaitan dengan perkara akademik, hal ehwal akademik di Universiti Putra Malaysia. Persoalan asas yang kita perlu memulakan di awal sesi ini adalah berkaitan dengan apakah sebenarnya perkara akademik itu sendiri dan apakah kerelevanannya ataupun perkaitannya dengan pelajar baru. Dipersilakan Tuan Haji untuk mengupas persoalan asas ini. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Lalawati selaku host pada petang ini. Terlebih dulu saya bagi pihak UPM juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang telah terpilih untuk melanjutkan pengajian di UPM. Dan sebagai motivasi kepada para pelajar, saya ingin menyebut di sini bahawa untuk memasuki UPM merupakan satu yang privilege lah, ataupun satu yang istimewa, kerana daripada keseluruhan bilangan pelajar yang mendapat tempat ke UPM pada masa ini, sejak beberapa tahun yang kebelakangan, 80% merupakan pelajar yang mendapat keputusan sekurang-kurangnya 3.0, dan hampir 60% mencapai keputusan peperiksaan di peringkat sijil tinggi persekolahan, matrikulasi dan sebagainya.
dan lebih kurang 60% mendapat 3.5. Ini menunjukkan persaingan untuk memasuki UPM begitu sengit lah. Jadi tahniah kepada semua pelajar-pelajar yang telah berjaya mendapat tempat ke UPM. Jadi berbalik kepada akademik tadi, akademik merupakan tunjanglah kepada sebuah universiti dan tunjang kepada pengajian seseorang pelajar di UPM. Dan perkara ini amat penting kerana sebagai pelajar baru kita perlu sedar bahawa bab kata pepatah Inggeris ataupun yang selalu digunakan, ignorance of law is not an excuse. Jadi bab kata pepatah Melayu, masuk kandang harimau mengaum, masuk kandang kambing mengembik. Jadi peraturan-peraturan itulah tidak sama. Terlebih dahulu kepada para pelajar yang mungkin sebahagiannya merupakan pengalaman kali pertama untuk pelajar memasuki alam universiti, kerana sebelum ni mungkin di alam persekolahan dan sebagainya. Jadi memahami perkara akademik adalah amat penting. Dan kalau kita lihat di paparan tu, ada disebut kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia, perkara akademik Praswaza 2014 merupakan satu roadmap ataupun peta jalan untuk membawa kita kepada destinasi yang sewajarnya, supaya kita tidak tersesat jalan dan supaya kita tidak membazirkan resources, masa, wang, tenaga dan sebagainya. Itu merupakan perkara yang sangat penting bagi pelajar untuk mengetahui betapanya perlu menyedari tentang hal ehwal peraturan akademik untuk perjalanan yang lebih lancar ataupun smooth sailing di kalangan para pelajar sekalian. Dan kalau kita lihat, ini merupakan kalender akademik. Di universiti kita pakai kalender akademik. Jadi kalender akademik ni tentu sekali tidak sama dengan kalender biasa yang kita pakai, kalender harian. Dan di universiti, kalau di UPM kita memakai sistem semester yang mempunyai dua semester utama, iaitu semester pertama yang bermula pada tahun ini pada bulan Oktober, iaitu 19 hari bulan 10, dan akan berakhir pada 21 hari bulan 3 atau 21 hari bulan Mac tahun 2021. Dan semester yang utama adalah semester pertama yang merupakan semester kemasukan bagi pelajar Praswaza, dan kemudian semester kedua, dan selepas semester kedua kita ada satu lagi semester pendek, iaitu semester ketiga, merangkumi 7 minggu pengajian dan 1 minggu peperiksaan untuk membantu pelajar untuk membolehkan mereka bergraduat dalam tempoh pengajian. Misalnya bagi pelajar-pelajar yang mungkin memerlukan kursus tambahan untuk melengkapkan program, bagi mereka yang mengikuti mobility atau dalam keadaan tertentu tidak berupaya untuk mengambil kursus-kursus berkenaan di semester yang sepatutnya. Dan kebiasaannya kita akan bermula dengan 7 minggu kuliah, diikuti oleh 1 minggu cuti pertengah semester dan diikuti oleh 7 minggu kuliah, dan kemudian ada semester break dan juga peperiksaan akhir selama 2 minggu. Tapi untuk semester pertama 2020-2021, minggu ulang kaji kita lajakkan kepada 2 minggu kerana mengambil kira faktor cuti umum, supaya tidak menyulitkan pelajar yang mungkin terpaksa pulang ke kampung halaman dan sebagainya. Okay, Tuan Haji, menyentuh tentang perkara akademik asas tadi dan juga sistem semester. Adakah sistem semester ini akan berubah-ubah dari masa ke semasa mengikut perkembangan semasa
terutama contohnya macam kes dewasa ini penularan COVID-19, adakah sistem semester itu akan berubah mengikut perkembangan semasa? Dari segi bilangan minggu dalam semester tidak berubah. Ia merangkumi 14 minggu kuliah, 1 minggu cuti pertengahan semester, 1 minggu yang kita panggil sebagai study week ataupun minggu untuk membuat persiapan untuk menghadapi peperiksaan akhir, dan 2 minggu peperiksaan akhir. Tidak berubah. Okay, jadi bermakna pelajar memang kena comply lah 14 minggu pengajian tu, termasuk cuti semester dan juga minggu peperiksaan lah. Dan dalam minggu peperiksaan itu 3 minggu ada 1 minggu ulang kaji ya. Okey, lanjutan daripada itu daripada perkara akademik asas yang perlu kita tahu tadi, apakah rujukan ataupun mekanisme seperti sistem yang mengurus perkara-perkara akademik ini ada di Universiti Putra Malaysia? Saya ingin menyentuh sekali bahawa rujukan utama kepada pelajar prasekolah adalah kaedah-kaedah UPM, perkara akademik prasekolah 2014, dan kemudian kita ada sedikit ada pindaan kecil yang dibuat selepas perkara tersebut, dan ini merupakan satu orang kata apa prosedur yang wajib diketahui oleh para pelajar sekalian. Ini merupakan perkara yang wajib diketahui, difahami dan diamalkan supaya memastikan pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat berjalan dengan lancar, dan akan membolehkan pelajar bergraduat dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebarang masalah ataupun isu-isu yang boleh mengganggu perjalanan tersebut. Dan perkara akademik ini boleh di akses di laman web UPM, di laman web bahagian akademik, iaitu di www.academic.upm.edu.my. Dan apabila para pelajar memasuki laman web berkenaan, para pelajar akan dapat melihat ikon ataupun butang untuk meneruskan akses atau mendapatkan akses lebih lanjut kepada kaedah-kaedah UPM, kaedah akademik prasekolah. Okey, itu rujukan utama bagi pelajar-pelajar, bukan sahaja untuk pelajar baharu tapi juga pelajar sedia ada. Rujukan utama tentang proses daripada pendaftaran sehingga pengijazahan Tuan Haji, Ya. Kiranya. Dan itu rujukan, tapi bagaimana pula mekanisme ataupun sistem yang menguruskan perkara akademik ni daripada proses pendaftaran sehinggalah ke pengijazahan? Apa pendekatan Universiti Putra Malaysia buat masa ini? Untuk makluman para pelajar, kita menggunakan sistem maklumat pelajar ataupun lebih dikenali dengan nama singkatan iaitu SMP. Sistem maklumat pelajar ini merupakan satu portal di mana inilah merupakan rekod rasmi para pelajar, di mana walaupun pelajar mungkin ada menyimpan rekod-rekod lain, tetapi rujukan rasmi maklumat tentang pengajian pelajar, permohonan pelajar, grade dan sebagainya terkandung di bawah sistem maklumat pelajar, iaitu daripada mula pelajar bertapak di UPM sehinggalah kepada mereka bergraduat, sehingga kepada mereka membuat pinjaman jubah untuk menghadiri majlis convocation. Dan ia meliputi pendaftaran pelajar, kemasukan pelajar antarabangsa, pendaftaran pelajar, pendaftaran khusus, gugur khusus, tambah khusus, permohonan untuk semak grade, permohonan untuk tangguh pengajian, permohonan untuk bertukar program ataupun bertukar minor, dan even permohonan untuk perkhidmatan-perkhidmatan lain seperti untuk urusan klinik
pusat kesihatan pelajar UPM yang menyediakan kemudahan rawatan untuk para pelajar, semuanya menggunakan sistem maklumat pelajar. Jadi ia sangat komprehensif dalam bukan sahaja merekodkan semua urusan pelajar, tetapi juga ia merupakan tunjang utamalah dalam proses pengurusan dan pentadbiran pelajar di UPM, khususnya merujuk kepada pengajian di peringkat pra-siswaza. Okey, berhubung dengan SMP ni, sistem maklumat pelajar, adakah pelajar-pelajar baru di talian sana semasa mendaftar sama ada e-daftar ataupun ada pada hari pertama Minggu Perkasa Putra, mereka dibekalkan ID dan bagaimanakah penggunaan ID untuk akses ke sistem ini, Tuan Haji? Pelajar akan dibekalkan dengan ID dan juga password kata laluan, dan Pada hari pertama, pada minggu pertama pelajar berada di kampus, ataupun setelah, kalau dalam keadaan sekarang, setelah mereka membuat pendaftaran secara online ataupun dalam talian, dan pelajar dikehendaki untuk menukar kata laluan supaya dapat menjaga keselamatan rekod-rekod pelajar. Dan saya ingatkan bahawa perkara berkenaan ID dan juga password untuk pelajar ini merupakan perkara yang sulit dan penting, dan jika pelajar mendedahkan ataupun berkongsi ID dan password dengan pelajar-pelajar lain atau dengan mana-mana pihak, mereka boleh dianggap sebagai telah melakukan satu kesalahan tata tertib dan boleh dikenakan tindakan. Dan pelajar seharusnya treat password ID dan password SMP ni macam mereka treat ID ataupun PIN number untuk akaun. Itu pentingnya. Begitu pentingnya ID dan password dalam SMP, sebab semua urusan permohonan adalah menggunakan ID dan password yang telah dibekalkan kepada pelajar, kerana seperti yang saya dah sebut tadi, hanya rekod dalam SMP kita anggap sebagai rekod yang sah. Dan ini penting kerana kita nak mengelakkan supaya tidak ada pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan akaun para pelajar untuk membuat urusan-urusan yang tidak sepatutnya. Okey, Tuan Haji, kalau kita lihat di paparan, nombor 4 tu tanggungjawab mengemaskini maklumat. Apakah kesan terhadap pelajar, terutamanya pelajar baru, kalau mereka tak kemaskini maklumat peribadi di SMP, Tuan Haji? Ini satu lagi yang terdapat juga segelintir ataupun sebilangan kecil pelajar yang kemungkinan tidak menyedari bahawa mereka perlu untuk mengemaskinikan ataupun update maklumat peribadi dalam SMP, kerana ini merupakan salah satu punca untuk kita, untuk pihak universiti menghubungi waris-waris mereka sekiranya berlaku kecemasan. Sangat penting kerana sungguh pun kita mungkin boleh refer kepada Jabatan Pendaftaran Negara dalam keadaan tertentu, tetapi kita dapati bahawa sebagai pelajar mereka sentiasa berpindah randah daripada tahun ke tahun, berpindah daripada asrama ke rumah sewa atau rumah sewa A kepada rumah sewa B. Jadi sangat penting untuk mereka mengemaskinikan maklumat peribadi dalam portal. Okey, berdasarkan pengalaman saya lah masa jadi pelajar dulu, Tuan Haji, selain nak membiasakan diri di kolej penginapan ataupun kolej kediaman, tumpuan utama saya minggu pertama tu datang-datang je Universiti Pertama Malaysia. Saya alumni UPM ya. Tumpuan utama yang saya fokus adalah tentang pendaftaran khusus. Apa perkara asas tentang pengurusan akademik atau pengajian yang perlu pelajar baru laksanakan di awal
di awal kemasukan lah ke UPM ini. Tuan Haji boleh perjelaskan lebih lanjut? Okey, berkenaan pendaftaran kursus, ini merupakan perkara wajib. Kerana tanpa pendaftaran kursus, kita anggap student tidak mendaftar. Semua kursus perlu didaftar. Dia tidak macam sekolah. Sekolah masuk tingkatan, dia dah ada set kursus-kursus. Semua pelajar akan mengambil kursus yang sama. Berbeza dengan universiti, kehidupan universiti, kita mempunyai pelbagai program. Kita mempunyai lebih daripada 80 program bachelor. Jadi sudah tentu mempunyai set-set kursus yang berbeza. Jadi inilah sebabnya pelajar kena mendaftar supaya ia direkodkan dalam SMP. Dan hanya dengan pendaftaran kursus barulah pelajar boleh datang kuliah, menghantar assignment, menduduki perpisahan dan juga mendapatkan grade. Jadi ini sangat penting. Dan pelajar juga kena mengetahui bahawa pendaftaran ni dia tertakluk kepada minggu-minggu tertentu, dan untuk memudahkan urusan pentadbiran dan juga urusan pengajaran dan pembelajaran. Jadi sebagai pelajar baru, kita mesti tahulah apa yang kita kena buat. Setelah kita mendaftar sebagai pelajar UPM, kita perlu mahir, kita perlu faham tentang struktur pengajian. Sebab saya kata tadi, di universiti, di UPM saja terdapat lebih daripada 80 program pengajian di peringkat bachelor yang sudah tentunya berbeza di antara satu dengan yang lain. Dan apa yang pelajar perlu buat sekarang adalah untuk meneliti struktur pengajian, faham skema pengajian. Dia ada perbezaan antara struktur pengajian dan juga skema pengajian. Struktur pengajian merujuk kepada kursus-kursus yang perlu diambil oleh pelajar untuk bergraduat, meliputi kursus trust, kursus elektif, kursus umum dan sebagainya. Manakala skema pengajian merupakan kursus-kursus yang perlu diambil mengikut semester untuk memudahkan pelajar. Jadi dia ada sedikit perbezaan antara struktur pengajian dan juga skema pengajian. Dan yang pertama, sudah tentu pelajar perlu mendaftar mengikut struktur pengajian dan juga skema pengajian. Bagi pelajar-pelajar baru, kita telah membuat pendaftaran. Kita akan buat pendaftaran secara automatik untuk mengikut skema pengajian, kecuali bagi pelajar-pelajar yang mungkin datang daripada diploma. Kerana pelajar-pelajar diploma boleh mendapat pemindahan kredit, yang mana mereka mungkin akan bergraduat. Kalau program 4 tahun, mungkin dapat bergraduat dalam tempoh 3,5 tahun ataupun dalam tempoh 3 tahun. Bagi pelajar-pelajar daripada STPM, matrikulasi dan asasi, mereka hanya follow saja skema pengajian yang telah ditetapkan untuk semester pertama. Tetapi untuk semester kedua, mereka perlu semak, kerana ada pelajar yang mungkin ingin mengambil lebih daripada kredit kebiasaan yang diambil oleh pelajar, ataupun ada pelajar yang perlu mengulang kursus dan sebagainya, ataupun untuk tujuan meningkatkan grade. Mulai semester kedua, kita tidak akan membuat secara automatik. Pelajar perlu menentukan kursus-kursus yang perlu diambil oleh mereka. Dan ada juga sebahagian kursus yang mempunyai prasyarat, terutamanya di semester kedua dan ke atas. Tapi untuk semester pertama, ada kursus yang prasyarat, khususnya bagi pelajar-pelajar yang mendapat muat dalam band 1 dan band 2. Mereka perlu mengambil satu kursus prasyarat bahasa Inggeris sebelum dapat mengikuti bahasa Inggeris seperti academic writing dan sebagainya. Dan para pelajar tentu tertanya-tanya macam mana dia nak rujuk, dengan siapa dia nak rujuk. Sebab ini merupakan pengalaman pertama mereka di universiti. Dan pihak universiti telah menyediakan satu sistem, iaitu sistem penasihatan akademik, di mana setiap pelajar akan
letakkan di bawah satu penasihat akademik, seorang penasihat akademik. Dan kalau dalam keadaan face to face, mereka perlu berjumpa, para pelajar perlu berjumpa penasihat akademik untuk mendapatkan bimbingan, terutamanya pelajar baru tentang kursus-kursus yang perlu diikuti. Walaupun kita telah automatekan bagaimana nak melengkapkan pendaftaran melalui SMP, sistem maklumat pelajar dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan PKP pemulihan ini, para pelajar masih boleh berkomunikasi dengan penasihat akademik melalui email, telefon dan sebagainya. Tapi pelajar sekarang ni dia suka tak tahulah, kalau pengalaman saya dulu-dulu suka rujuk senior Tuan Haji. Adakah itu satu rujukan yang orang kata dibenarkan ataupun dibolehkan? Boleh untuk perkara bukan akademik sebenarnya. Okey. Kerana apa? Kerana struktur pengajian tidak sama. Berkemungkinan pelajar lama, pelajar senior menggunakan struktur pengajian yang tiada yang lama, dan pelajar baru menggunakan struktur pengajian yang telah disemak. Okey. Jadi ini satu risiko untuk para pelajar kalau mereka mendapatkan nasihat tentang kursus-kursus yang perlu diikuti daripada senior, kerana keperluannya mereka tidak sama. Tapi untuk pertanyaan umum, saya rasa itu tidak ada masalah. Tapi kalau dari segi skema pengajian ni kena berhati-hatilah. Jadi lebih baik berjumpa dengan penasihat akademik ataupun pegawai takbir, ketua jabatan ataupun tiba dekan fakati para pelajar sekalian untuk menempatkan nasihat dan juga bimbingan yang lebih tepat tentang pendaftaran khusus. Dan kalau boleh saya sambung sikit lagi tentang pendaftaran khusus ni, sebab kita ada peraturan tentang pendaftaran khusus, iaitu tentang beban kredit per semester. Seseorang pelajar perlu mendaftar di antara 12 hingga 20 kredit dalam satu semester. Dan apabila para pelajar telah melangkaui tahun 2, tahun 3 dan tahun 4, ada kemungkinan para pelajar terpaksa mengambil lebih daripada 20 kredit, dan ia dibenarkan dengan persetujuan dekan masing-masing. Dan sebagaimana saya sebut tadi, pendaftaran melalui SMP, tetapi kami menyarankan kepada pelajar sekalian supaya mencetak slip pendaftaran untuk rujukan pada masa hadapan jika ada berlaku perkara-perkara yang memerlukan penelitian dan sebagainya. Okey, Tuan Haji, tadi Tuan Haji ada menyentuh tentang 14 minggu untuk sistem semester dalam satu tempoh pengajian. Secara ringkaslah berkaitan 14 minggu tu dengan pengajian mengikut semester bagi pelajar-pelajar, terutama pelajar baru. Untuk pelajar baru pelajar baru ataupun pelajar sedia ada, 14 minggu ni merupakan kalender bagi semua program kecuali program doktor perubatan. Dia ada sedikit kelainan di mana tempoh pengajian dia lebih panjang dan tidak sama di antara tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan sebagainya. Jadi secara umumnya untuk pendaftaran kursus atau sistem semester, kita membenarkan pelajar baru untuk mendaftar kursus dalam minggu pertama hingga minggu kedua. Dan selepas minggu kedua, mereka tidak lagi dibenarkan mendaftar kursus, tapi mereka boleh menggugurkan kursus, iaitu gugur kursus tu di antara minggu pertama hingga minggu ketujuh. Cuma pengguguran kursus yang kita dibuat pada minggu ketiga hingga minggu ketujuh akan dikenakan penalti ataupun denda proses pengguguran kursus lewat iaitu sebanyak RM50 untuk setiap kursus. Dan dari segi penilaian pula,
kebiasaannya kita akan adakan pilihan pertama, iaitu antara minggu ke-4 hingga minggu ke-6, dan kemudian pilihan kedua kalau ada, sebab ada kursus-kursus yang tidak ada pilihan kedua, iaitu ada antara minggu 9 hingga minggu 11, dan peperiksaan akhir iaitu pada minggu 12 hingga minggu 16 dan minggu 17 lah. Minggu 15 tu adalah study break minggu terakhir. Dan untuk pelajar juga kena ingat bahawa pada minggu ke-12 hingga 14 para pelajar kena buat pendaftaran untuk semester yang akan datang, semester kedua, ataupun secara tak formalnya kita sebut sebagai pre-registration untuk para pelajar-pelajar sekalian. Sebagai pelajar baru je, tiba-tibalah atas kekangan ataupun masalah tertentu, pelajar nak tarik diri. So dalam tempoh bilakah dibenarkan untuk menarik diri, dan adakah dibenarkan untuk tangguh pengajian untuk pelajar baru? Okey, untuk pelajar baru, mereka boleh menarik diri. Tetapi jika mereka menarik diri selepas minggu kedua, diorang pengajian tidak akan dikembalikan. Dari segi penangguhan pengajian, secara prinsipnya kita tidak benarkan pelajar baharu untuk menangguhkan pengajian. Sebabnya kita ada kuota dalam pengambilan pelajar, dan dalam kata mudah kita dah sediakan seat untuk pelajar. Jadi kalau pelajar tu menarik diri, jadi seat tu kan kosong lah. Walau bagaimanapun, sekiranya ada keperluan tertentu, pelajar baharu masih boleh mengemukakan permohonan untuk menarik diri dengan kebenaran Senet. Untuk pengetahuan para pelajar, Senet merupakan pihak berkuasa tentang akademik lah di universiti. Lanjutan daripada minggu-minggu penting dalam pengajian mengikut semester, berkaitan dalam perkara akademik ni, salah satu perkara yang agak penting adalah, amat penting lah, adalah pendaftaran. Tentu pelajar di talian ingin tahu apakah kesan kepada pelajar sekiranya tidak mengikut proses pendaftaran yang tertulis di dalam perkara akademik tu, Tuan Haji. Okey, kalau pelajar tidak mendaftar, bermakna pelajar tidak membuat apa-apa dekat universiti. Pelajar tidak mendaftar ataupun mendaftar kursus contohnya, kan? Sekiranya pelajar mengikuti kursus sehinggalah minggu ke-7, minggu ke-8, dan tiba-tiba hendak menduduki peperiksaan ataupun ujian pertama, dan bila pencara SEMA, pencara mendapati pelajar yang berkenaan tidak membuat pendaftaran kursus, katalah kursus A. Jadi pelajar tidak boleh menggunakan bukti kehadiran tu sebagai bukti dia mendaftar kursus. Kerana pendaftaran kursus adalah merupakan satu perkara wajib bagi seorang pelajar. Dan kita juga mewajibkan pelajar untuk mendaftar secara berterusan. Sekiranya seseorang pelajar, walaupun dia mendapat keputusan, katalah keputusan semester pertama nanti, CGPA ataupun purata timbunan 4.0, jadi dia tidak boleh menganggap bahawa dia akan layak untuk mengikuti kursus di semester kedua sekiranya dia tidak membuat pendaftaran, iaitu pendaftaran tadilah, pendaftaran yang saya sebutkan tadi, macam pre-registration di antara minggu ke-12 hingga minggu ke-14. Walau bagaimanapun, pelajar yang tidak membuat pendaftaran di minggu ke-12 atau hingga minggu ke-14, mereka masih lagi boleh dibenarkan mendaftar untuk minggu pertama untuk semester yang berikutnya. Dan sekiranya pendaftaran dibuat selepas minggu pertama, mereka akan dianggap membuat pendaftaran lewat dan akan dikenakan denda lah untuk pendaftaran lewat. Tetapi sekiranya jika pelajar tidak mendaftar secara berterusan, dia akan digugurkan sebagai pelajar UPM. Dan apabila pelajar digugurkan sebagai pelajar UPM, dia tidak boleh, bukan saja tidak dapat untuk mengikuti pengajian, tapi juga dia akan kehilangan segala keistimewaan seperti hak untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan lain, walaupun
kemudahan berbentuk riadah dan sebagainya ataupun library dan sebagainya, dia tidak layak lah. Tetapi bagi katalah pelajar yang tidak mendaftar dan digugurkan, pihak universiti masih lagi memberi peluang kepada mereka untuk meneruskan pengajian dengan membuat reinstatement ataupun permohonan untuk mengaktifkan kembali status mereka sebagai pelajar. Dan pelajar yang membuat reinstatement akan dikenakan fee sebanyak RM100 dan hanya dibenarkan mendaftar pada semester berikutnya. Iaitu katalah pelajar tidak mendaftar pada semester kedua dan pada semester kedua, hujung semester kedua, dia memohon untuk reinstatement, dia akan dibenarkan untuk reinstatement pada semester ketiga dan dia kena tunggulah. Dan pun begitu, kita ada had, iaitu kita hanya membenarkan pengguguran khusus selama 2 semester. Jika pengguguran khusus itu berlarutan lebih daripada 2 semester, daripada semester sepatutnya pelajar itu mendaftar, dia akan kehilangan hak untuk membuat reinstatement. Tapi saya yakin pelajar-pelajar yang datang ke UPM, mereka mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk melanjutkan pengajian dan mendapatkan keputusan yang cemerlang. Saya harap reinstatement tidak mendaftar khusus ni tidak ada dalam kamus harian mereka lah. Mungkin Tuan Haji menyentuh tentang kesan kepada proses pendaftaran yang tidak comply dengan perkara akademik ni. Apa pula kesan pendaftaran kepada pelajar yang berhutang, ada mempunyai hutang? Maklumlah, kalau ada masalah kewangan, terutamanya musim-musim penularan COVID-19 ni, bagaimanakah kesannya jikalau pelajar itu berhutang terhadap pendaftaran pelajar berkenaan? Okey, kalau untuk pelajar yang berhutang, mereka tidak dibenarkan untuk mendaftar bagi semester berikutnya, iaitu tidak dibenarkan untuk membuat registration. Dan sekiranya sebab minggu registration ni adalah dalam minggu 12 hingga 14, iaitu sebelum minggu examination, final exam. Jadi dalam minggu sekiranya mereka gagal untuk menyelesaikan hutang dalam minggu pre-registration, pelajar tidak akan dibenarkan untuk mengikuti final exam. Jadi bermakna apabila final exam ni dia biasanya 40%, jadi apabila dia tidak menduduki final exam, jadi keputusan yang dia akan peroleh untuk kursus tersebut adalah berdasarkan kepada penilaian daripada pilihan pertama sehinggalah pilihan berterusan, iaitu sebelum final exam, dan maksimum markah yang dia boleh capai 60 sajalah, 60 daripada 100. Dan saya juga tadi ingin memberi penjelasan sedikit tentang kegagalan pelajar untuk mendaftar. Sekiranya pelajar mendaftar satu kursus tetapi tidak hadir, dan tidak menggugurkan kursus, jadi dia akan mendapat grade F pada akhir semester. Jadi harus diingat, para pelajar mesti memastikan mereka mengikuti kursus yang didaftarkan dan menggugurkan kursus yang tidak didaftarkan, mengikut jadual ataupun tempoh-tempoh yang dibenarkan oleh pihak universiti. Okey Tuan Haji, kalau kita tengok paparan slide yang sama, UPM mengklasifikasikan pengajian pelajar ni ikut macam pangkat-pangkat adik-beradik tu dalam family, ada bongsu, ada sulung dan sebagainya. Boleh tak Haji perjelaskan berdasarkan apakah klasifikasi itu diberikan kepada pelajar berkenaan? Klasifikasi ini hanya untuk menunjukkan status pengajian pelajar, maksudnya dari segi tempoh pengajian lah, tempoh dia telah melanjutkan pengajian. Contohnya, yang pertama, kita ada 4 kategori, iaitu bongsu, kecil, kita ada muda dan sulung untuk program bachelor. Kalau untuk diploma, lain pula dia punya klasifikasi. Awal
awal, tengah dan akhir. Dan untuk pelajar baru semuanya kosong. Sebab ia akan diklasifikasikan mengikut kredit yang telah diperoleh oleh pelajar berkenaan. Contohnya kalau dalam semester ini pada akhir semester pelajar akan bergrad dengan 18 kredit, dia masih status bongsu. Tetapi semester kedua, pada akhir semester kedua dia menamatkan semester kedua dengan bilangan kumulatif kredit katalah 36, sebab 18 campur 18 36. Jadi pada akhir semester kedua pelajar akan jatuh dalam klasifikasi kecil. Itulah seterusnya. Okey Tuan Haji, berkaitan dengan jumlah jam kredit dan ada klasifikasi mengikut jumlah jam kredit, saya dimaklumkanlah bahawa pihak berkuasa seperti Agensi Kelayakan Malaysia, KPT, dia memberi peluang dan ruang kepada pelajar untuk pelaksanaan pemindahan kredit. Kalau Tuan Haji boleh perjelaskan apakah kategori-kategori pindah kredit ini dan UPM membenarkan sebanyak berapa peratus dan apakah grade minimum untuk kita pindah kredit ni Haji? Sila terangkanlah lebih lanjut. Ini yang saya sentuh tadi, ada pelajar-pelajar yang diploma contohnya yang dapat yang boleh membukakan permohonan untuk pindah kredit. Pindah kredit ini sebenarnya adalah mengikut kepada dasar NQA, iaitu dibenarkan untuk dua kategori, iaitu horizontal ataupun mendata dan juga vertikal. Mendata tu adalah daripada program yang sama level, contohnya daripada bachelor A kepada bachelor B. Tetapi kalau vertikalnya daripada diploma kepada bachelor, iaitu daripada peringkat yang rendah kepada peringkat yang lebih tinggi. Dan keduanya berbeza dari segi kesannya, iaitu kalau dari segi pemindahan secara horizontal, grade akan dimasukkan. Bukan saja kredit tu kita berikan, tapi grade akan dimasukkan dalam transkrip pengajian baharu pelajar. Tetapi kalau peringkat vertikal, kredit tu kita berikan kepada pelajar yang dapat pemindahan kredit, tetapi grade tidak akan dipindahkan ke dalam pengajian program pengajian yang baru. Dan kita juga ada syarat-syarat tertentu untuk pemindahan kredit, iaitu dari segi kesetaraan khusus. Kesetaraan khusus mestilah terdapat sekurang-kurangnya 80% kesetaraan dari segi kandungan khusus untuk khusus yang hendak disetarakan dan dipindahkan kredit. Dari segi beban kredit yang dipindahkan kepada program baru, beban satu kredit hendaklah sama ataupun tidak kurang daripada kredit khusus baru yang akan dipindahkan. Dan dari segi grade, pihak universiti telah menetapkan bahawa grade untuk melayakkan pindah kredit adalah grade C untuk kursus yang sama. Masuk kursus yang sama ni adalah contohnya daripada diploma ke degree, iaitu mungkin kursus kenegaraan. Kursus kenegaraan kita letakkan grade C, tapi bagi kursus setara kita letakkan grade C+. Namun begitu, ada sebahagian fakulti yang meletakkan grade yang lebih tinggi. Contohnya mungkin grade B untuk pemindahan kredit. Adakah pelajar boleh memilih Haji kursus-kursus yang nak dipindahkan kredit dan grade ini? Pelajar boleh memilih, maksudnya pemindahan kredit ini tidak wajib. Jadi pelajar boleh memilih. Jika pelajar merasakan bahawa dia hendak sekali lagi mengambil kursus, katalah kursus yang sama even kenegaraan Malaysia, dia tak payah dia boleh buat demikian dengan tidak membuat permohonan untuk memindahkan kredit. Okey. Saya dimaklumkan bahawa bahagian Mustabir Akademik banyaklah menerima soalan yang berkaitan
apakah pengecualian khusus, apakah pemindahan kredit, dan adakah itu perkara yang sama ataupun ada perbezaan di antara kedua-duanya, Tuan Haji? Ini ada sedikit perbezaan. Pemindahan kredit bermakna kredit itu diberi, pemindahan kredit itu diberi, tetapi khusus yang sedemikian tidak perlu digantikan. Contohnya, katalah kita mengambil khusus contoh saya ambil khusus kenegaraan Malaysia, sebanyak tak silap saya dua kredit tak silap ya. Jadi dibuat di peringkat diploma, TITAS umpama, TITAS ada 2 kredit Tamadun Islam 2 kredit dibuat di peringkat diploma, dan di peringkat bachelor pun ada khusus TITAS. Jadi sekiranya dia berjaya membuat ataupun mendapat kelulusan kemenangan kredit, jadi pelajar telah jimat 2 kredit. Dari segi keperluan untuk bergraduat, dia jimat 2 kredit. Dan walau bagaimanapun, walaupun khusus yang sama, grade tidak dibawa lah. Sebab dia daripada diploma kepada degree, kepada bachelor. Tetapi kalau pengecualian khusus, contohnya kita ada pelajar daripada lepasan asasi sains pertanian, lepasan sains asasi sains pertanian, mereka tidak boleh meminta pengecualian daripada mengambil kursus manusia dan pertanian dan kehidupan, pertanian dan kehidupan, yang merupakan kursus wajib, kursus mesti yang wajib kepada semua program, termasuk pelajar-pelajar yang mengikuti program kejuruteraan ataupun doktor perubatan. Mereka perlu mengambil kursus manusia dan kehidupan. Tetapi bagi lepasan asasi sains pertanian, mereka boleh memohon untuk tidak mengambil kursus pertanian dan kemanusiaan, pertanian dan kehidupan, disebabkan semasa di asasi pertanian mereka ada mengambil beberapa kredit kursus-kursus berkaitan pertanian. Jadi mereka boleh memohon pengecualian kredit, pengecualian kursus sebenarnya, tetapi mereka perlu menggantikan kursus kredit khusus pertanian dan kehidupan dengan mengambil kursus-kursus lain mengikut pilihan pelajar. Itu berbezanya. Kalau pemindahan kredit bermakna kredit itu kita bagi, tapi kalau pengecualian khusus, khusus tidak perlu diambil, tetapi kredit khusus berkenaan perlu diganti. Okey Tuan Haji, pada pandangan saya lah, seseorang pelajar ni, terutamanya pelajar baru, memerlukan bimbingan akademik untuk memastikan seseorang pelajar tu berada di track yang betul lah, di jalan yang lurus dalam pengajiannya, seperti cukup kredit bergraduat, cukup ilmu dalam bidang pengajian mereka. Jadi selaku otai yang masih berbisa dalam bimbingan akademik kepada pelajar-pelajar ini, apakah yang boleh membantu pelajar untuk membimbing pelajar dalam pengajian ataupun academic matters mereka? Okey, penasihat akademik seharusnya dianggap sebagai kawan yang paling rapat lah BFF kepada pelajar. Okay. Sebab mereka ni bertanggungjawab, berperanan untuk membimbing pelajar daripada mula pengajian sehingga menamatkan pengajian. Mereka akan menasihatkan pelajar tentang kursus-kursus yang perlu diambil, menasihatkan pelajar untuk merancang kursus-kursus yang diambil pada masa akan datang, memantau kemajuan prestasi pelajar, memberi khidmat nasihat berkaitan pengajian dan juga perkara-perkara yang bukan berkaitan dengan akademik. Dan yang lebih penting juga adalah mereka apabila pelajar membuat pendaftaran, mereka perlu mendapatkan pengesahan daripada penasihat akademik untuk proses seterusnya. Dan seseorang pelajar ni akan diletakkan di bawah penasihat akademik yang sama daripada saya sebut tadi, daripada mula pengajian sampai akhir pengajian, orang yang sama daripada semester 1 hinggalah
contohnya ke semester 8 sebelum pelajar meninggalkan universiti. Okey, Tuan Haji, tadi kita ada menyentuh tentang penasihatan akademik, dan penasihat akademik ni perlu guide pelajar berdasarkan skema pengajian ataupun struktur kurikulum mereka. Dan saya dapati dalam struktur kurikulum pelajar ni terdapat kursus-kursus, komponen-komponen kursus yang terlibat. Ada yang kursus ada kursus deras, ada kursus elektif. Boleh Tuan Haji perjelaskan kategori-kategori kursus berkenaan dalam struktur kurikulum setiap pelajar ataupun setiap program pengajian? Setiap program pengajian dia ada jenis-jenis kursus kategori dia, dan nampak macam ada kompleksiti di situ. Sebenarnya dia adalah untuk to fulfill the program's requirement lah. Okey, yang pertama kita ada kursus teras. Kursus teras ni kalau adalah kursus yang berkenaan bidang ataupun body of knowledge lah. Contohnya kalau bagi program perhutanan, Bachelor Sains Perhutanan, antara kursus-kursus teras adalah kursus silviculture, kejuruteraan hutan, pengurusan hutan, sukatan hutan dan sebagainya, iaitu kursus-kursus yang melengkapkan pengetahuan dalam body of knowledge satu program. Dan kursus teras ni wajib lulus, dan jika tidak lulus perlu diulang sampai lulus, walaupun pelajar mungkin cemerlang dengan kursus-kursus lain. Dan kemudian kita ada kursus umum. Kursus umum ni untuk memberikan general knowledge lah kepada pelajar. Contohnya kita ada MPU, mata pelajaran umum, yang terdiri daripada kursus-kursus tertentu seperti kenegaraan Malaysia, TITAS. Kalau di UPM kita ada komunikasi dan sebagainya. Dan kita juga ada kursus elektif. Elektif ni ada dua. Satu adalah elektif yang berkaitan dengan bidang pengajian. Satu lagi elektif bebas. Kita ada elektif bebas sebanyak 6 kredit untuk membolehkan pelajar mengambil kursus mengikut minat mereka. Dan satu lagi untuk memudahkan pelajar untuk membuat mobiliti di luar negara. Kerana apabila pelajar membuat mobiliti di luar negara, kadang-kadang terdapat kursus yang sukar dikesetarakan. Sebab syarat untuk pemindahan kredit adalah 80% kesetaraan dengan kursus di UPM. Dan ini mungkin menimbulkan sedikit kesulitan untuk mendapatkan kesetaraan bagi semua kursus yang diambil di luar negara. Dan kita juga ada kursus audit. Kursus audit ni sebenarnya bukanlah sebahagian daripada keperluan kurikulum. Ia boleh diambil ikut minat pelajar, tapi pelajar tidak akan diberi grade lah. Grade, maksud saya grade macam grade sama ada A, B, C, D, F dan sebagainya. Tapi mereka akan diletakkan tidak memuaskan lah jika tidak memenuhi keperluan minimum kursus audit yang berkenaan. Tetapi bagi pelajar antarabangsa, mereka ada satu kursus audit wajib lulus lah untuk bahasa Melayu. Sebab tujuan kita adalah untuk membolehkan mereka mendapat sedikit pengetahuan lah tentang bahasa Melayu sesuai dengan 4 tahun yang mereka spend dekat Malaysia. Jadi mereka sepatutnya bolehlah memperolehi pengetahuan asas tentang bahasa Melayu. Dan kursus-kursus ini perlu kategori ini perlu difahami oleh pelajar, kerana setiap program ada bilangan kredit bergraduat. Contohnya 120 kredit bagi program A. Tetapi jika pelajar program A tadi dia telah mengambil 125 kredit, iaitu telah lebih kredit daripada 120, tetapi kredit khusus terasnya tidak mencukupi. Jadi pelajar tidak boleh bergraduat. Jadi pelajar perlu memastikan bahawa bukan sahaja keperluan kredit minimum sesuatu program itu perlu diperolehi ataupun dicapai, tetapi juga mereka perlu memastikan mereka telah memenuhi semua keperluan kredit untuk kursus teras, kursus elektif, kursus umum dan sebagainya.
Okey Tuan Haji, tadi kita ada membicarakan soal penukaran program ya, penukaran program, dan kalau kita perhatikan bahawa penangguhan secara dasarnya penangguhan pengajian dan penukaran program ni nampak macam sama tapi sebenarnya berbeza. Boleh tak Haji perjelaskan apa perbezaan antara penangguhan pengajian dan penukaran program, ataupun kalau dulu pelajar lama ada meja kan? Silakan Tuan Haji. Okey, kalau penangguhan pengajian bermakna pelajar tidak meneruskan pengajian di satu semester. Contohnya katalah pada minggu ketiga pelajar mengalami kemalangan, pelajar mengalami kemalangan ataupun suatu bencana yang menyebabkan beliau tidak mampu untuk meneruskan pengajian. Jadi pelajar boleh menangguhkan pengajian. Dan untuk pengetahuan para pelajar sekalian, kita ada dua kategori permohonan, iaitu bukanlah kategori dari segi tempoh lah. Pelajar sebenarnya boleh menangguhkan pengajian daripada minggu pertama hingga ke minggu ketujuh semester tanpa ada sebab-sebab khusus lah. Tanpa sebab-sebab khusus. Maksudnya sebab apa pun boleh lah. Sebab apa pun boleh lah. Cuma biasanya penasihat akademik akan menasihatilah pelajar sama ada elok menangguhkan pengajian ataupun tidak dan sebagainya. Kadang-kadang contohnya pelajar mungkin dia berasa dia tidak dapat membuat adjustment kehidupan baru dalam kampus, yang sebenarnya boleh diatasi saja dengan menjumpa kaunselor, dengan berjumpa dengan PA dan sebagainya. Jadi mereka tak perlu menangguhkan pengajian. Tetapi selepas minggu ke-7, pelajar tidak boleh menangguhkan pengajian kecuali dengan sebab-sebab perubatan yang diperakukan oleh pegawai perubatan universiti ataupun pegawai perubatan kerajaan. Dan kita membenarkan pelajar menangguhkan pengajian ni sepanjang pengajian sebanyak maksimum 4 semester. Kecuali dan tempoh menangguh pengajian ni tidak akan dikira dalam tempoh duration of study ataupun tempoh pengajian maksimum lah. Contohnya sesuatu program A, contohnya Bachelor Ekonomi, di mana program ni mengambil masa 4 tahun untuk menamatkan pengajian, dan pelajar yang gagal menamatkan pengajian dalam tempoh 4 tahun akan diberi maksimum 2 tahun lagi, iaitu 4 semester untuk menamatkan pengajian. Jadi di UPM, tempoh duration ni adalah tempoh kebiasaan pelajar menamatkan pengajian akan ditambah dengan 4 semester. Dan sekiranya balik kepada penangguhan pengajian, pelajar menangguhkan pengajian sebanyak 4 semester bagi program ekonomi, jadi dia boleh menamatkan pengajian maksimum bukan 6 tahun tetapi 8 tahun. Kerana tempoh penangguhan pengajian tidak akan dikira dalam tempoh pengajian maksimum kecuali bagi program doktor perubatan, yang mana tempoh penangguhan pengajian dikira dalam tempoh pengajian maksimum. Dan bagi pelajar-pelajar yang kemungkinan mendapati sesuatu program tidak sesuai dengan dirinya, ataupun dia mungkin tidak ada kemampuan lah untuk mengikuti kursus program ditawarkan, ataupun hilang minat dan sebagainya, ataupun ingin mencuba dalam bidang baru yang tiba-tiba diminat, pelajar boleh memohon pertukaran program ataupun meja selepas menamatkan pengajian selama 2 semester, tertakluk pada syarat dekan program sekarang dan dekan program baru setuju untuk pertukaran tersebut. Jadi pelajar baru ni memang tak boleh nak tukar program dalam masa pelajar baru MPP, memang tak boleh tukar program. Okey. Tidak boleh tukar program. Kena tunggu 2 semester. Okey Tuan Haji, penilaian dalam pengajian itu seperti ujian peperiksaan adalah penting untuk mengukur tahap pencapaian pelajar kan.
di UPM ni apakah penilaian yang diberikan dan kesannya tidak memenuhi penilaian berkenaan? Penilaian ni merupakan indikator lah pencapaian seseorang pelajar yang dibuat melalui pelbagai mekanisme. Bila kita penilaian di UPM merujuk pada penilaian berterusan. Maksud berterusan adalah kita mempunyai beberapa jenis penilaian dalam satu semester dan tidaklah bermakna kita hanya bergantung sepenuhnya kepada final exam. Macam saya dulu masa study final exam 100%. Tapi di UPM kita punya sistem yang mana kita ada beberapa jenis penilaian seperti ujian, tugasan, kuis, laporan dan peperiksaan akhir. Dan peperiksaan akhir pula tidak boleh melebihi 40%. Ini bermakna sebelum pelajar menduduki peperiksaan akhir, dia dah tahu dah modal dia. Sama ada dia boleh lulus yang cemerlang ataupun dia hanya boleh dapat keputusan yang sederhana. Sebab final exam adalah 40% maksimum. Kecuali bagi program tertentu yang mengikut standard program seperti kejururawatan dan sebagainya yang final examnya melebihi daripada 40%. Dan bila kita kata penilaian pertusan ni termasuk tugasan, jadi saya ingin menyentuh di sini bahawa sesuai lah dengan keadaan sekarang, budaya cut and paste budaya cut and paste forward macam dalam WhatsApp tu. Jadi di universiti student akan diajar supaya tidak cut and paste forward macam tu tanpa membuat proper quotation lah, tanpa membuat proper acknowledgement. Jadi kalau kita tidak buat proper acknowledgement, idea orang, kita mengikut idea kita, dia akan dianggap sebagai plagiat lah. Plagiat ni macam copyright lah. Dan saya untuk detailnya saya yakin akan diterangkan oleh pensyarah lah semasa kelas ataupun oleh penasihat akademik lah. Okey, kesan tadi Haji, berbalik pada soalan tadi, kesan tidak memenuhi penilaian, contohnya peperiksaan lah kepada pelajar. Okey, kalau pelajar tidak memenuhi satu penilaian, dia akan mendapat kosong, markah kosong untuk penilaian itu. Contohnya, dia memenuhi ujian kedua, hantar tugasan dan juga final exam, tetapi dia tidak memenuhi ujian pertama. Jadi katalah ujian pertama tu 20%, dia akan dapat kosong lah. Jadi kalau dia cemerlang sekalipun, kemungkinan maksimum markah yang diperolehi oleh dia adalah 80 sebab dia telah miss ujian pertama tadi. Dan of course pelajar kena mematuhi peraturan-peraturan peperiksaan yang biasanya akan dibaca lah sebelum peperiksaan itu bermula. Dan sekiranya pelajar didapati melakukan kesalahan dalam peperiksaan, dia boleh dibatalkan dalam peperiksaan tersebut dan diberi markah sifar, kosong. Dan pelajar yang tidak menghadiri peperiksaan juga akan diberi markah sifar untuk peperiksaan yang berkenaan. Okey Haji, katalah pelajar ni lanjutan daripada bual bicara kita tentang penilaian dan peperiksaan tadi, pelajar tak puas hati dengan keputusan kursus, penilaian kursus yang mereka perolehi. Adakah UPM menyediakan platform ataupun memberi peluang kepada pelajar untuk membuat semakan pada hasil keputusan penilaian yang dilaksanakan? Okay, pelajar yang tidak berpuas hati dengan hasil penilaian, dia boleh membuat rayuan, dia boleh membuat semakan grade. Dia ada dua, satu semakan grade, yang kedua ada semakan atas pemberhentian, yang juga meliputi peperiksaan rayuan untuk apa ni semakan grade. Dan kita akan memaklumkan kepada pelajar tentang tempoh-tempoh, bilakah deadline. Every semester kita akan maklumkan pelajar deadline ataupun tarikh akhir untuk mengemukakan permohonan semakan grade ataupun permohonan semakan atas keputusan gagal dan diberhentikan, iaitu
dalam tempoh 2 minggu selepas ia diumumkan. Okay, kalau tadi kita telah menyentuh tentang klasifikasi pelajar mengikut jumlah kredit yang dibawa, bagaimanakah pula kategori yang UPM berikan kepada status keputusan pelajar mengikut semester tu, Tuan Haji? Saya sebelum saya menjawab soalan ni, saya ingat tadi saya terlupa untuk menghighlightkan bahawa pelajar-pelajar yang sakit pada minggu perpisaan sebenarnya boleh memohon untuk menduduki perpisaan ganti dalam tempoh 2 minggu. Dan walaupun tidak sakit, contohnya katalah pelajar-pelajar yang di Malaysia selalu banjir, kadang-kadang banjir kan, yang tersangkutlah banjir kan, malapetaka dan sebagainya, boleh memohon untuk perpisaan ganti dalam tempoh 2 minggu selepas tarikh perpisaan berkenaan. Dan berbalik kepada status pelajar, pelajar akan diberi 3 status lah. Pelajar yang meneruskan pengajian, iaitu status baik, amaran dan percubaan, dan juga diberhentikan. Status baik adalah pelajar yang mendapat purata timunan sekurang-kurangnya 2.0. Manakala status amaran dan percubaan bergantung kepada mata kekurangan yang diperoleh oleh pelajar. Amaran jika mata kekurangan kurang daripada 12, dan percubaan mata kekurangan antara 12 hingga 14. Dan saya ingin tegaskan di sini kepada para pelajar sekalian bahawa pelajar-pelajar perlu faham amaran tu bukan bermakna, percubaan tu bukan bermakna relax. Try lagi, tak. Percubaan tu lebih serius daripada amaran, iaitu sekiranya pelajar yang dapat keputusan amaran, sekiranya beliau gagal untuk mendapat purata timunan kurang-kurangnya 2.0 pada semester berikutnya, dia akan diberi tempoh percubaan sekiranya mata kekurangannya tidak mencapai 24. Sekiranya walaupun pelajar itu telah amaran, dalam kedudukan amaran, sekiranya mata kekurangan dia contohnya 30, dia akan diberhentikan tanpa diberi status percubaan. Jadi percubaan tu lebih serius daripada amaran. Dan status ketiga adalah diberhentikan. Status yang tidak dipaparkan di slide ini adalah status graduat lah, iaitu status baik apabila menamatkan pengajian kita dan melengkapkan semua keperluan khusus, kita akan berikan status graduat. Tuan Haji menyentuh tentang status keputusan penilaian pelajar ini. Boleh tak Tuan Haji kongsikan sistem penggradan di UPM? Dan apakah formula pengiraan PNG, PNGK dan sebagainya secara ringkas Tuan Haji? Secara ringkasnya, kita ada grade daripada F ke A lah. Kita ada grade F kepada A. Cuma yang para pelajar perlu tahu adalah grade minimum untuk lulus. Sebab dia berbeza antara kursus dengan satu kursus teras yang lain. Contohnya kalau pelajar-pelajar daripada fakulti kejuruteraan, grade lulus adalah minimum adalah C bagi kursus-kursus kejuruteraan. Tapi bagi kursus-kursus seperti mata pelajaran umum, bahasa dan sebagainya, grade lulus adalah D. Dan bagi sistem pembakaran ini, kita akan berikan mata nilaian kepada grade. Contohnya bila grade A akan diberi mata sebanyak 4 ataupun 4.0. Dan sekiranya kita mendapati ada pelajar yang bergraduat dengan 4.0, bermakna dia mendapat semua A lah. Semua A. Dan kita ada klasifikasi ijazah akan berdasarkan kepada purata timunan yang diperoleh pada akhir pengajian. Dan pengiraannya adalah ada 2, iaitu purata nilaian grade
PNG ataupun dalam English kita panggil average. Ini adalah keputusan semester, dan satu lagi adalah purata nilaian grade keseluruhan atau PNGK yang merupakan kumulatif purata nilai yang diperolehi. Dari segi perkiraannya, dia bergantung kepada jumlah kredit yang diambil oleh pelajar, iaitu jumlah besar mata nilaian bahagi jumlah besar jam kredit. Contohnya, bagi pelajar baru yang mengambil 20 kredit, katalah semua kursus dia mendapat B+. Jadi bermakna 20 kredit kali 3.5 bahagi dengan 20 kredit, iaitu dia akan mendapat purata timbunan sebanyak 3.0. Tetapi untuk semester pertama, PNGK akan sama dengan PNG. Tetapi untuk semester kedua, PNGK tidak akan sama dengan PNG, kecuali dia memperolehi grade yang sama, kredit yang sama, mata nilai yang sama. Okey Tuan Haji, untuk contoh-contoh pengiraan nanti saya jangka pihak UST akan kongsikanlah contoh-contoh pengiraan berapa mata kekurangan kira PNG dan PNGK. Kalau tadi kita telah membicarakan tentang klasifikasi pelajar, status pelajar, bagaimanakah pula UPM mengelaskan ijazah ataupun mengklasifikasikan kelas ijazah tu, Tuan Haji? Okey, di UPM kita mengklasifikasikan ijazah itu berdasarkan kepada CGPA, iaitu CGPA di antara 3.750 hingga 4.0 akan diklasifikasikan sebagai kepujian kelas pertama. CGPA 3.0 hingga 3.749 akan diberikan klasifikasi kelas kepujian kedua tinggi, dan CGPA antara 2.250 hingga 2.999 akan diberikan kepujian kelas kedua rendah, dan CGPA 2.0 hingga 2.249 diberikan kepujian kelas ketiga. Namun begitu, ada dua program di UPM yang tidak menggunakan klasifikasi ijazah, iaitu doktor perubatan dan juga doktor perubatan veterina. Doktor perubatan veterina akan diberikan PNGK, tetapi untuk program doktor perubatan akan diberikan lulus. Okey Tuan Haji, tadi kita ada membicarakan tentang kategori khusus ya. Kalau boleh Tuan Haji kongsikan sedikit apakah maksud MPU ataupun mata pelajaran umum untuk makluman kepada pelajar-pelajar baru yang berada di talian ini. Okey, untuk makluman, MPU ini merupakan satu kategori mata pelajaran yang wajib bagi semua pelajar-pelajar UA. Sekarang ni kita refer kepada MPU 2 lah, sebab hasil daripada penambahbaikan MPU 1, dan ini merupakan mata pelajaran yang wajib lulus, walaupun dia bukan kursus teras, tapi teras maksud saya teras yang berkaitan dengan body of knowledge tetapi dia merupakan kursus yang wajib lulus oleh pelajar, yang merangkumi beberapa kursus. Contohnya untuk MPU kita ada U1, U2, U3, U4. U1 tu berkenaan dengan penghayatan falsafah atau sejarah. U2 tentang pada asas pengusahaan pengurusan asas. Kalau dalam slide tu ada. Dan ini kita bahagikan juga kepada pelajar warga negara dan juga bukan warga negara Malaysia lah. So, secara umumnya contohnya apabila seorang pelajar antarabangsa mengikuti program di UPM, ia akan memperolehi pengetahuan yang orang kata mencukupi lah untuk dia faham tentang latar belakang masyarakat Malaysia, sejarah, peradaban, tamadun dan sebagainya. Okay. Untuk makluman pelajar baru, kita juga adalah ada kategori khusus universiti kan Haji, yang dibahagikan kepada khusus universiti wajib, khusus universiti pilihan. Ini akan diterangkan secara detail di peringkat fakulti ke Tuan Haji?
bila pelajar ada program fakulti, pelajar akan diberikan penerangan yang lebih detail. Kerana apa? Kerana dia punya requirementnya tidak sama di antara satu, especially yang khusus universiti pilihan lah. Ada mungkin fakulti yang sedikit perbezaan lah di antara satu program dengan program yang lain lah. Okey Tuan Haji, kita rasanya dah nak berada di hujung sesi, tapi sebelum tu apakah pakej ataupun mekanisme dalam pengajian yang disediakan oleh pihak UPM untuk memberi nilai tambah Haji kepada pelajar-pelajar kita? Contohnya untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggeris, adakah peluang untuk pergi ke luar negara macam tu? Kita ada beberapa pakej tambahan. Yang pertama Alex iaitu mengenai English Learning Experience yang mempunyai 3 kategori, iaitu Alex khusus bahasa Inggeris, kemahiran bahasa Inggeris sendiri. Kemudian kita ada SEL dan kita ada Lex. Kita ada aktiviti bilik darjah kuliah sebagainya melalui bahasa Inggeris dan juga SEL, dan kita ada juga aktiviti di luar bilik darjah untuk membolehkan pelajar berinteraksi sesama mereka dalam satu topik perbincangan misalnya, dan menghantar video berkenaan aktiviti yang mereka jalani kepada pencerahan berkenaan untuk dinilai. Dan pelajar-pelajar yang mengikuti program ini, kita akan tentukan khusus-khusus berdasarkan kepada pencapaian mereka dalam Malaysian University English exam, test ataupun MUET. Dan kita juga memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar negara ataupun membuat multi di luar negara. Kerana secara umumnya kita punya KPI Universiti UKAP secara umumnya, walaupun kita tidaklah kita zahirkan dalam bentuk number dan sebagainya. Secara umumnya kita nak kalau boleh setiap pelajar yang bergraduat di UPM mempunyai pengalaman untuk membuat mobility ataupun melanjutkan pengajian selama satu semester ataupun mobility pendek di luar negara. Kerana ini kan memberi nilai tambah dari sudut kemahiran sosial, kemahiran kemanusiaan dan sebagainya, dan juga pengalaman pembelajaran di luar negara. Dan untuk mobility ini akan diuruskan oleh Putra International Center di UPM. Cuma dalam keadaan sekarang, keadaan PKP, semua aktiviti mobility keluar negara dan juga dalam negara ditangguhkan. Okay, Tuan Haji, seperti yang kita sedia maklumlah, rata-rata UA telah menggunakan pendekatan MOOC dalam pindah kredit ni. Di UPM, satu, apakah itu MOOC MOOC, dan di UPM apakah perkara yang diperlukan untuk pelajar melaksanakan keperluan pindah kredit daripada MOOC ni, Tuan Haji? Secara ringkas ni. MOOC ini adalah Massive Open Online Courses, iaitu pelajar mengikuti kursus tu melalui komputer lah kata, melalui video atau komputer dan sebagainya. Maknanya tidak perlu tidak perlu menghadiri kelas secara konvensional lah. Jadi mereka boleh mengikuti MOOC. Dan yang orang kata yang istimewanya adalah pelajar boleh mengambil MOOC di universiti lain, universiti tempatan umpamanya, dan kursus MOOC yang diambil itu boleh disetarakan dan dibawa untuk pemindahan kredit di UPM. Dan bagi pelajar-pelajar universiti yang mengambil MOOC yang dilaksanakan di UPM, mereka akan diberikan sijil tamat MOOC dan boleh menggunakan sijil tersebut untuk tujuan pemilihan kredit, dengan syarat pemilihan kredit itu sekali sahaja. Dan ini merupakan satu usaha universiti untuk membolehkan pelajar mengikuti pengajian satu kursus dengan lebih fleksibel lah. Maksudnya kadang-kadang kemungkinan kursus tersebut kalau ada secara konvensional, kemungkinan clash dengan timetable, dan pelajar perlu mengambil kursus tersebut. Dia boleh mengambil kursus tersebut mungkin di universiti lain
ataupun di UPM secara MOOC. Okeylah Tuan Haji, saya kira kita dah cover banyak lah tentang perkara akademik, mula daripada proses pendaftaran sehinggalah ke pengijazahan. Jadi akhir sekali, sebelum kita menutup sesi ini, apakah harapan ataupun nasihat Tuan Haji kepada pelajar-pelajar baru di luar sana ataupun di talian tentang akademik dan pengajian masing-masing? Okay, harapan saya sebagai pelajar UA, saudara-saudari hanya membayar lebih kurang 10 ke 15% sahaja daripada yuran pengajian, dan kos seterusnya sebenarnya ditanggung oleh kerajaan dan rakyat Malaysia lah selaku taxpayer. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, untuk mendapatkan peluang melanjutkan pengajian di UPM memerlukan persaingan yang sengit lah. Jadi saya berharap saudara-saudari tidak mensia-siakan peluang yang ada dan belajar bersungguh-sungguh dan bergraduat dengan cemerlang. Semoga dengan hasil usaha tersebut akan menjadikan saudara-saudari lebih berjaya pada masa yang akan datang, dan juga akan menjadi rakyat yang dapat memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Okey, terima kasih Tuan Haji kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk membicarakan soal perkara akademik pengajian siswaza Universiti Putra Malaysia. Baik, kita telah bersama Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa Universiti Putra Malaysia, Tuan Haji Rosliwah, pada hari ini bagi membincangkan perkara akademik. Dengan itu, saya Lailawati Bakar, bagi pihak urus setia dan kru sesi bual bicara mengenai perkara akademik, ingin merakamkan setinggi terima kasih kerana sudi menonton sesi ini, dan semoga bermanfaatlah kepada semua yang menonton. Assalamualaikum dan salam hormat. Waalaikumsalam. Boleh je tepuk. Boleh.